Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bertemu dalam program Bual Bicara bersama tokoh ilmu Islam kita pada malam yang barakah ini. InsyaAllah, pada malam ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah bersama tetamu khas kita pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Said Anis bin Said Hussein. Sebelum memulakan perkongsian ilmu kita pada hari ini, eloklah saya memperkenalkan sedikit latar belakang tetamu khas kita pada hari ini. Nama beliau Said Anis bin Said Hussein, berumur 56 tahun dan berasal dari Pekan Pahang. Dari segi pendidikan, berkelulusan dalam Sarjana Agama Institusi Agama Islam Negeri IAIN, Pekanbaru Riau, pengkhususan dalam bidang syariah. Beliau merupakan pendakwah sepenuh masa dan pelibatan beliau pernah menjadi panel bridge penceramah Majlis Agama Islam Pahang. Selain itu, beliau merupakan panel dalam surat agama radio Pahang.fm. Beliau juga merupakan ahli lembaga pelawat hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Bersama-sama saya, Ni Ahmad Jihad bin Rushdi, bersama rakan panel saya yang pertama iaitu Nama saya Tuan Muhammad Hakim bin Tuan Hasmadi. Dan saya Zarfan Putra bin Mazuki. dari kelas pengajian Melayu 4. Baiklah, seperti apa yang kita tahu, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan rujukan yang lengkap dan padat serta memberikan dorongan kepada umat Islam agar mempelajari dan menuntut ilmu yang maksimum untuk dimanfaatkan oleh semua golongan masyarakat. Al-Quran dan As-Sunnah dapat didefinisikan sebagai Al-Quran bermaksud kitab hukum hakam ilahi yang menerangkan tentang perintah dan larangan Islam yang diwahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sunnah pula bermaksud amalan hukum tersebut melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan ucapan, tindakan dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan penerangan yang saya berikan ini, saya ingin mengajukan soalan kepada Ustaz. Bagaimanakah Al-Quran dan As-Sunnah ini dapat melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti? Itu je soalannya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil rabbi zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya kita berasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa yang kita rancangkan, alhamdulillah pada malam ini dapat kita buktikan ataupun adakan, walaupun kita cuba untuk mengadakan sebelum pada ini, tetapi kerana ada beberapa masalah, di malam ini saja yang kita dapat bertemu. Dan kita bersyukur Allah SWT memberikan kelapangan, segala kekuatan, kesihatan, kelapangan dan segala kemudahan yang Allah sediakan pada kita dapat manfaatkan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepada pelajar-pelajar IPG Pulau Pinang kan, yang tiba-tiba pilih saya untuk mengisi slot ini. Moga-moga apa yang dihajati itu akan tercapai dan akan dapat memberi manfaat kepada ramai orang lah, insya-Allah, selain daripada tugasan yang diamanahkan. Baik, seperti ditanyakan tadi berkaitan Al-Quran dan juga akhlak sunnah Rasulullah SAW yang boleh memberi ketinggian orang Islam atau orang mukmin itu dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Itu lebih kurang maksud dia. Baik, kita tahu kehidupan kita di atas dunia ini Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku kan. Pengabdian di situ bukan sekadar kita solat ataupun kita sembahyang, kerana maksud pengabdian itu sangat luas dan sangat
penting untuk difahami oleh setiap orang. Kerana ramai juga orang Islam dia memahamkan abdi ini sekadar sembahyang, dia sembahyang je cukup. Akhlak dia tak ambil kira. Dia tak ambil kira dia punya kehidupan dia. Yang penting dia tidak kufur ataupun tidak menyembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham pengabdian itu dalam bentuk yang singkat ataupun yang rigid ataupun sempit, maka kita tak dapat menghayati apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala tersebut. Pengabdian maksud di sini segala kehidupan kita ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Taala untuk kita dapat manfaat kehidupan dunia dan juga akhirat. Kerana Allah datangkan kita di dunia ini untuk mengimarahkan bumi yang dijadikan untuk kita, manusia. Bukan dijadikan untuk binatang, bukan dijadikan untuk makhluk lain, tapi memang khas untuk manusia, dan segala apa yang dijadikan selain pada manusia itu untuk kebaikan manusia dan dimanfaatkan manusia. Jadi tugas kita bukan sekadar untuk mengabdikan diri pada Allah, tetapi Allah suruh kita menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di bumi ini seorang khalifah. Jadi bentuk khalifah ini mesti ada pengabdian, ta'abbudi, dalam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau kita sisihkan dalam kehidupan kita dari pengabdian kepada Allah Subhanahu Taala, ini yang menjadikan kita rosak, kita lemah, kita mundur, banyak benda yang terganggu daripada prestasi kita sebagai umat Islam yang duduk sepatutnya di atas daripada segala orang-orang ataupun puak-puak lain. Tetapi kerana kita sudah lari daripada asas pengabdian itu, maka kita selalu disebut sebagai orang pada golongan yang ketinggalan, kan? Jadinya apa cara kita nak abdikan diri pada Allah? Ya, Allah tidak suruh begitu saja, tetapi dia tinggalkan ataupun dia beri satu jalan kepada kita untuk kita belajar dan kita tahu. Sebab manusia ini dia ada akal, dia ada nafsu. Jadi kalau tidak dibimbing, maka yang menguasai manusia itu akan jadi hamba kepada nafsu. Dan akal pun ikut nafsu. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan manusia, kita ni orang, terutama kita orang beriman ini, terbiar begitu saja tanpa bimbingan daripada Allah. Bimbingan daripada Allah tidak lain tak bukan, mesti datang daripada Allah langsung, iaitulah Al-Quran. Dan diterjemahkan ataupun dinampakkan realiti dan juga diberi kefahaman melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara ini, Al-Quran dan Sunnah ini, menjadi rujukan kita sehingga daripada mula kita balik ataupun kita memayis sampailah kehidupan kita terakhir. Bahkan terakhir juga kita mesti berada dalam landasan ta'abudi, yakni pengabdian dengan lafaz la ilaha illallah, kan? Kita diberitahu oleh Rasulullah SAW, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa mengakhiri kalam dia, perkataan dia, terakhir perkataan dia, dia akan masuk syurga. Jadi daripada mula kita hidup sampailah kita mati, kita berada dalam tempoh pengabdian kita pada Allah Subhanahu Taala. Kita lahir tak tahu apa-apa, tapi disunatkan supaya diazan. Apa kena-mengena dengan kita masih bayi masa tu? Apa kita faham? Tapi itulah maksudnya, supaya daripada bayi lagi sudah dididik atau diajar supaya dihidupkan kita ataupun kita ini membawa diri kita ini dalam rangka atau dalam kerangka pengabdian kepada Allah Subhanahu Taala. Makanya bila manusia ini dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang betul-betul lah, bukan yang direka-reka ataupun diteka-teka, tidak. Yang memang apa yang disebut oleh ulama-ulama mutabar, hasil daripada fahaman mereka, tafsiran mereka dalam tafsir,
dan kupasan mereka dalam sunnah Rasulullah SAW, maka itulah yang akan menjadi ikutan kita. Ya? Dan Rasulullah SAW sendiri sebut, Aisyah sendiri sebut, apabila ditanya akhlak Rasulullah, Aisyah beritahu, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ni Quran. Jadi secara tak langsung, apabila kita berakhlak ini, kita sedang membawa Quran dan juga kita sedang membawa sunnah Rasulullah SAW. Sudah pasti Al-Quran dan sudah pasti sunnah ini, dia tak akan membawa manusia ini ke belakang. Dia tak akan membawa manusia ini kepada kerosakan. Dia tak akan membawa manusia ini kepada kebinasaan, kezaliman dan segala benda perkara yang tidak baik untuk manusia. Kan? Jadinya bila kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah pasti apa yang kita lakukan itu akan membawa kebaikan. Bukan pada kita sendiri, tetapi dia juga memberi manfaat kepada manusia lain. Seperti dalam hadis sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Hadis sahih. Jadinya kita sedar bahawa kehidupan kita ini, selain kita menjalankan kewajipan kita sebagai hamba Allah yang menyerahkan diri kita, pengabdian kita pada Allah, maknanya kita tak nak lari daripada apa yang disebut ataupun digariskan Quran dan juga sunnah, maka kita menunjukkan kita punya example kita ataupun kita punya contoh kehidupan kita ini untuk manusia lain supaya ianya memberi kebaikan dan ianya memberi manfaat kepada manusia lain. Sudah tentulah kalau kita nak beri manfaat kepada manusia, kita kena manfaat, kita jadi manusia bermanfaat juga. Mahu tak mahu, kita nak jadi orang manusia bermanfaat ini tidak lain melainkan dengan bekalan kita dengan ilmu. Jadi dengan ada kaitan-kaitan perkara-perkara tadi, ta'abudi, kemudian kita hidup dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan cara macam mana kita nak hidup Al-Quran Sunnah. Kalau kita tak tahu ataupun tak ada ilmu, tentulah kita akan berkecamuk nak bawa kehidupan kita ni. Maka kita kena belajar, kita kena menuntut daripada orang-orang yang betul-betul ikhlas ataupun jujur menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ini. Bukan untuk kepentingan diri ataupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Makanya dengan penerangan-penerangan yang jelas dan ikhlas daripada penyampai, pendakwah, para ulama, para penulis-penulis ulama-ulama muktabar ni, sudah tentu kehidupan kita ini akan menaikkan ataupun letakkan kita ke mercu yang dapat dilihat oleh manusia lain sebagai satu contoh atau qudwah, sebagai satu model, sebagai satu generasi yang sangat-sangat memberi kebaikan kepada manusia lain. Jadi dia punya link dia ataupun keterkaitan dia daripada ta'abudi tadi. Ta'abudi itu mesti melalui Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah itu mesti didatangkan dengan ilmu yang dikupas oleh ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang ikhlas, dan kita memahaminya dan terus langsung kita memanfaatkan atau menggunakan untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan orang lain. Saya kira soalan pertama tu dapat diberi penjelasan seperti itulah. Kalau sekiranya penjelasan saya tadi menepati pada soalan tadi. Kalau sebelum lagi dapat tangkap apa yang saya sampaikan tadi, boleh tanya terus lagi lah. Itu dulu. Okey. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi. Seterusnya saya ingin mengajukan soalan kedua kepada Ustaz. Sejauh manakah penghayatan akhlak mulia dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam menjamin kestabilan hidup masyarakat majmuk? Bila sebut masyarakat majmuk ni kita bertuah sebenarnya. Malaysia ni antara dunia negara yang bertuah kerana kita dapat mengenali bangsa-bangsa lain selain daripada kita bangsa Melayu.
yang beragama Islam, majoriti agama Islam, kita dapat berkenalan dengan manusia yang bukan daripada kaum kita ataupun bangsa kita. Dalam negara kita ni yang majoritinya Cina dan India lah. Negara lain ada tetapi tidak begitu unik dengan apa yang ada di negara kita. Dan kita tahu bahawa bangsa ini inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan surah Hujurat kan Allah sebut Allah ciptakan manusia bangsa-bangsa berkabilah ini lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Maklumlah kita ni kalau kita orang Melayu mungkin kita dah biasa dengan adat resam kita orang Melayu. Tetapi bila ada puak lain atau kaum lain, tentulah kita agak ganjil apa yang diorang ni buat, apa diorang ni, macam apa yang adat diorang ni kan. Macam mana pula diorang ni buat perkara-perkara. Jadi itu pembawaan mereka dalam adat mereka ataupun kehidupan mereka daripada datuk nenek mereka sendiri. Kan? Dan ada yang mana masuk Islam tapi masih lagi bawa adat-adat yang masih diberi yang ditiraf ataupun diterima dalam syariat Islam. Orang Indianya dan orang Cinanya, mereka biasa. Kita tak biasa makan chopstick kan. Tapi orang Cina makan chopstick haram? Tak haram. Jadi terus je lah, tak ada masalah dah. Mereka boleh makan chopstick, tidak ada larangan. Jadi itu budaya kita tak biasa. Apa pula makan dengan kayu, kita kata makan dengan tangan, ini sunnah. Tapi tidak pula jadi haram kalau dia terus gunakan chopstick dia, kayu dia untuk makan, tak ada masalah. Jadi hal-hal itu menjadi satu unik dalam negara kita. Dan kita amat bertuah kerana kita di negara kita ini ada kesefahaman. Ada kesefahaman membentuk satu masyarakat Malaysia. Satu masyarakat Malaysia yang boleh hidup rukun damai. Selain daripada rukun negara tersebut, dan dalam akta perlembagaan pun ada clause yang menetapkan benda sesuatu perkara itu jangan disentuh. Disentuh salah agama dengan keistimewaan orang Melayu. Jadi mereka boleh terima konsep ini ataupun pendekatan ini, dan kita alhamdulillah hidup dalam keadaan rukun. Sebab itu kita tidak setuju dan kita kurang selesa kalau ada orang cuba mengadu dombakan antara kaum dengan kaum. Sebab ini bukan kehendak kita. Di Malaysia ni bukan kehendak kita untuk adanya masyarakat lain ataupun bangsa lain ada di Malaysia ini. Saya lahir 50 tahun lepas, saya tengok dah ada dah orang Cina. Dah ada dah orang India. Bahkan bersekolah pula dengan sekolah Cina ataupun India. Orang kita ada yang bersekolah, bergaul. Bahkan mereka saling menolong, tolong-menolong. Masa susah, masa senang. Jadi ketentuan Allah SWT ini terpaksa kita terima sebab ini sudah ketentuan takdir. Jadi kalau kita menimbulkan permusuhan antara kaum, apakah kita jadi seperti tidak setuju ataupun tidak terima takdir Allah SWT? Ini bahaya. Ini boleh menjejaskan akidah kita. Ya, ketentuan Allah SWT. Jadi macam mana kita nak supaya masyarakat majmuk ini terima agama kita dalam bentuk pengamalan kita ataupun apa yang baik dalam agama kita. Dan Islam dia tak paksa kita untuk paksa orang lain, orang bukan Islam ikut ataupun menganut agama Islam kan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam mengikut agama, tak ada. Jadi Islam ini terbuka. Kamu nak ikut, silakan ikut. Kalau kamu nak ikut, tak apalah. Itu pilihan kamu kan. Jadinya dengan majmuk yang kita hidup dalam majmuk di Malaysia ini adalah satu kesempatan yang besar untuk kita orang-orang Islam mencari ladang akhirat yang lebih banyak ganjarannya. Apatah lagi kalau antara kita ini mampu
membawa orang bukan Islam itu ikut Islam. Kan? Bukan menjauhkan dia daripada Islam, tapi membawa mereka kepada Islam. Daripada dia bukan Islam, non-Muslim ataupun kafir, dan kita bawa dia ataupun mampu untuk memujuk dia untuk ikut jadi seorang Muslim. Selama mana mereka ini jadi Muslim, kita yang bertanggungjawab membawa dia kepada Islam, Masya Allah, ganjaran itu tak akan putus untuk kita dapat isi Allah SWT. Tapinya, kita kena akuilah, orang bukan Islam ini, mereka ni lebih melihat kepada apa yang dilakukan oleh seseorang. Kan? Sebab itu, kita sebagai orang Islam yang mempunyai adab, akhlak yang dibentuk oleh Allah dan Rasul, maka akhlak itulah yang akan kita kira sebagai market kita. Kita jual Islam ini untuk mereka beli daripada akhlak kita. Akhlak kita itulah yang menyebabkan mereka tarik. Kan banyak sejarah-sejarah orang bukan Islam ini, bila mereka tengok akhlak orang Islam, suka sangat dia. Orang Yahudi bila tengok akhlak Rasulullah, ramai masuk Islam. Kan? Dengan akhlak Rasulullah taklah dakwah pergi sangat pada orang, tapi dengan akhlak Rasulullah tu mereka kagum dan mereka tergerak hati dan hati mereka terbuka untuk ikut Islam. Begitulah kita harap dalam kehidupan kita sebagai orang Islam di Malaysia ini yang berkongsi negara kita dengan orang bukan Islam. Apa jalan yang terbaik untuk kita hidup dalam kerukunan? Tidak ada yang lain melainkan kita menunjukkan akhlak kita sebagai orang Islam dan kita dakwah pada mereka untuk memberi ataupun untuk menjelaskan, memberi fahaman mereka Islam inilah yang sebenarnya daripada akhlaknya. Kita tak mahu akhlak kita ataupun kerana perangai kita, tingkah laku kita ini menyebabkan orang bukan Islam dia benci pada Islam. Dan tidak juga pelik dalam Islam ini, di kalangan Islam ini, dialah penyebab kepada rosaknya imej Islam. Abu Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama besar di India, dia pernah menulis satu buku, tajuk buku Islam Mahjub bil Muslimin. Islam itu terlindung oleh orang Islam. Kita nak cerita Islam tapi kita minum arak, kita buat jahat, kita buat zalim, berkhianat, cakap berbohong, macam-macam lah. Yang orang bukan Islam kata, ini ke Islam? Sama-sama Islam, kita tak pernah nak beraman, nak berdamai. Tak ada contoh yang mereka tertarik untuk ikut Islam. Inilah yang dikata Abu Hasan Ali An-Nadawi, Islam mahjub bil muslimin. Islam ini terhijab oleh orang Islam sendiri. So kita nak buang. Kita nak singkirkan hijab-hijab yang berlaku di kalangan kita orang Islam disebabkan tingkah laku kita, sikap dan akhlak kita yang tidak sesuai kita tampilkan ataupun kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Sebab kita kena ingat, dalam kehidupan kita ada kaitan tadi dengan soalan pertama. Kita dibentuk, Rasulullah SAW membentuk sahabat dia macam mana. Pertama, Rasulullah ajak kepada tauhid dulu. Kalau kita tengok fasa Makkiyah, dakwah di zaman Rasulullah berada di Mekah sebelum berhijrah, apa yang ditekankan dalam dakwah Rasulullah dan dalam Quran disebut tu'minuna billah wal yaumil akhir. Beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi orang Islam ni dia kena kukuh akidah dia. Kukuh akidah sebab dia kena meletakkan keyakinan Islam is the best. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. So kita kena wujudkan keyakinan kita bahawa Tuhan kita itu esa dan tidak ada Tuhan lain lagi yang layak disembah
Tidak ada yang layak lagi kita ikut melainkan Allah SWT. Kemudian setelah kita buktikan bahawa Allah itu Tuhan kita dengan keyakinan kita, maka dakwah Rasulullah pergi kepada ya waktu minul yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Mengapa akhirat? Kita bukan nak mati. Nak cerita akhirat apa, kita bukan nak mati lagi. Tak, akhirat ni sebenarnya membentuk saksiah, membentuk peribadi orang Islam ni. Sebab tu sahabat-sahabat ni bila sebut neraka dia takut. Sebut syurga dia rindu. Dia tak sabar nak pergi ke syurga kan. Sebab apa? Sebabkan neraka ni benda yang tak baik. Sesuatu yang tak baik ni ke neraka lah. Kita faham mudah itu kan. Dan sesuatu yang baik ni pergi ke syurga. Jadi sahabat ni berlumba nak buat baik sebab nak pergi ke syurga. Dan dia orang ni takut nak buat yang salah, yang zalim, yang rosak, yang tak bagus. Dia takut sebab apa? Nanti jatuh ke neraka. Jadi dia sudah dipahat pada peringkat dakwah awal tu, dakwah beriman pada Allah dan hari akhirat. Kita nak buat sesuatu dosa besar, takut juga kan. Takutlah. Sebab ada keyakinan kita pada akhirat, jadi kita takut nak buat dosa-dosa besar. Kita takut buat dosa-dosa kecil pun kadang kita takut, ni boleh terampun ke dosa aku? Allah ampun ke dosa aku ni? Banyak dosa aku, besar dosa aku, salah ni. Aku bunuh orang, aku durhaka pada mak ayah, aku tak semayang. Jadi dengan konsep akhirat yang begitu tebal dalam diri seseorang itu, maka dia akan jadi manusia baik. Itu dia. Jadi bila dia manusia baik, mudahlah orang Islam, orang bukan Islam ni nampak orang Islam ni bagus. Tambah lagi Allah beri pula pengajaran, man sanna sunnatan hasanatan fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha wa man sunnatan sayyi'atan fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha, kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah kata siapa yang menunjuk contoh yang baik, dia diikuti, contoh itu diikuti. Kita katalah kita beradab sopan, kesopanan kita, tutur kata kita, perlakuan kita ini, perlakuan yang kita tunjuk itu baik, ada orang ikut. Kata contoh yang mudah, kita ni selalu baca Quran. Ada kawan kita, rajin baca Quran, aku pun nak baca Quran. Kita tak ajak pun dia baca Quran. Tapi dia tengok kita rajin baca Quran, dia pun baca Quran. Gini kita dapat pahala pasif dia panggil. Pahala yang kita tak tahu pun ada pahala ni. Sebab kita buat baik orang ikut. Jadi bila kita buat baik orang ikut, buat baik bukan nak nunjuk, tapi kita nak buat baik tu, akhirnya benda itu menjadi iktibar ataupun menjadi contoh kepada orang lain, maka kita membawa pahala yang terlalu banyak di akhirat besok. Tak nak ke? Sudah tentu kita nak kan. Kita tak nak jadi orang muflis di akhirat. Jadi masing-masing berlumba-lumba lah nak tunjuk contoh yang baik. Dan nak elak pada contoh yang tak baik, kerana Rasulullah kata siapa yang menunjuk contoh yang tak baik, dilihat dan diikuti oleh orang lain, orang tu buat sekali, maka dosa tu pun ikut sekali. Kita tak kisah kita pergi kelab malam contohnya, ataupun kita minum arak, kita tak ajak orang, kita pun tak kempen orang buat dosa macam kita, tapi ada orang tengok perbuatan kita, orang tertarik, dia ni aku pun nak rasa lah, dosa pula dapat pikul-pikul kita dosa orang yang ngikuti kita. Jadi konsep ini, bila kita beriman pada Allah dan kita beriman pada akhirat dan kita tunjuk contoh yang baik untuk diikuti dan kita mengelak daripada orang ikuti yang tidak baik, maka orang Islam akan tertariklah pada kita. Itu kuncinya. Yang penting pembawaan kita, akhlak itu, akhlak yang disebutkan oleh Aisyah, khuluqul Quran. Akhlaknya berdasarkan Al-Quran. Saya rasa itu untuk soalan yang kedua. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang sangat jelas. Apa yang saya boleh rumuskan ialah negara kita ni negara yang unik kerana mempunyai kaum yang pelbagai.
Oleh itu, kita mesti menjalinkan hubungan dengan semua kaum agar kita dapat melahirkan suasana yang harmoni. Itu apa yang saya rumuskan. Untuk soalan yang seterusnya, Ustaz, remaja pada masa kini telah terjerumus dalam masalah sosial seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Pada pandangan Ustaz, apakah faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial seperti pergaulan bebas ini? Boleh Ustaz beri penjelasan yang lebih lanjut? Okey, bila kita sebut remaja ataupun orang muda ni, saya dah melalui proses keremajaan dan kepemudaan. Sekarang dia dah nak masuk kategori dah separuh abad kan. Jadi ada pengalaman-pengalaman, mungkin cuma pengalaman yang lebih mencabar tu mungkin tidaklah, sebab kita berada dalam jalur daripada sekolah sampai ke universiti, kita berada dalam pelajaran ataupun pendidikan agama. Jadi tidak ada kesempatan kita nak bergaul ataupun nak ikut sosial yang lebih-lebih. Jadi agak canggung sikit lah kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ataupun remaja-remaja yang bebas bergaul lelaki perempuan kan. Tapi kita daripada pemerhatian dan pengalaman dan juga pergaulan kita dengan kawan-kawan yang bukan daripada aliran agama, mengajar dan membawa kita kepada fahaman. Saya faham bahawa kita bila seorang remaja tu dia dalam proses untuk mencari jati diri dia sebenarnya. Dia nak mencari diri dia yang sebenar tu apa, dia nak bentuk apa, ke mana dia nak bawa diri dia. Kalau dia rasa nak bawa kepada Islam, saya berat sangat ni sebab aku nanti tak boleh nak buat, tak bebas aku nak macam. Jadi sikap dia sendiri, dia fokus dia ataupun goal dia, goal setting dia apa sebenarnya. Kalau goal setting dia atau matlamat dia untuk menjadi manusia yang memberi manfaat yang kita sebut tadi, tentu dia akan sibuk untuk mencari pembinaan diri dia. Tapi kalau tak ada fokus dia untuk menjadi orang yang bermanfaat, dia kata aku macam biasa je lah. Macam orang habis belajar, makan gaji, lepas tu kahwin, lepas tu bertengok. Sekadar itu je. Maknanya dia sudah memberi satu ruang yang bahaya ke dalam kehidupan dia, kerana ada unsur-unsur negatif yang akan mengganggu ataupun mengajak dia kepada ketidakbaikan ataupun kepada kejahatan. Walaupun dia rasa kejahatan tu, aku bukan bunuh orang, aku bukan menipu orang. Tetapi dengan tak adanya goal setting ataupun hadaf dia, tujuan dia, kehidupan dia, yang kita sebut awal tadi ta'abudi, mengabdikan diri pada Tuhan, dan akhirnya kita akan menjadi manusia bermanfaat, maka apa yang akan datang pada dia? Pengisian dia apa? Pengisian dia benda-benda yang lara lah. Sebab dia tak isi perkara yang baik, maka yang tak baik masuk dia. Banyak dia buang masa, dia rasa seronok untuk dengan lawan sejenis dia kan. Seronok ni kalau aku ikut jadi Bilal ke Tok Imam, aku jadi aktivis dakwah ni, aku tak boleh buat ni. Jadi hati dia tu sebenarnya sudah dia bentuk hati dia untuk ikut apa yang dia inginkan. Sebab tu dalam Islam ni hati ni sangat penting. Kerana hati tu akan membawa seseorang itu kepada perlakuan dan tindakan dia sendiri. Jadi kalau hati dia ni orang kata enjoy, maka dia akan cari jalan enjoy lah. Tapi kalau hati dia ni, aku akan jadi manusia, memberi manfaat kepada manusia lain. Aku jadi pensyarah ke, aku jadi pegawai yang akan bantu ramai orang, aku akan jadi guru yang akan mendidik ramai manusia menjadi lebih baik pada aku, ataupun aku jadi petani yang boleh membawa pertanian ini kepada kehidupan manusia lain lebih orang kata sekarang yang masuk masalah beras, aku jadi petani yang inovasi, aku akan tanam beras ni 5 kali setahun. Ada keinginan dia, maka dia akan condong ke itulah, dia akan pergi ke arah itu. Kalau kita sendirilah, kita tidak ada apa-apa perancangan kita untuk membentuk diri kita, akhirnya kita hanyutlah. Sebab itu Allah Subhanahu Taala sebut dalam surah
Asy-syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan beri, dia akan beri ilham fujuraha wa taqwaha. Fujur ni jahat, benda tak molek. Wa taqwaha, dan takwa. Jadi manusia ni diberi kebebasan untuk memilih, ataupun kita ni ada pilihan dalam kehidupan kita. So kalau kita pilih kehidupan sosial yang terlebih-lebih, sampai tak jaga akhlaknya, batasan-batasan agama, itu pilihan kita. Mengapa jadi kita boleh pilih itu? Kita sudah ambil ilham ataupun panggilan ataupun bisikan-bisikan fujur tadi, yang tak baik tadi. Ada, Allah beri yang tak baik, ini jalan tak baik, ini jalan tak baik. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah kata lagi, siapa yang nak beriman, silakan beriman. Siapa nak kufur, silakan kufur. Jadi Allah beri kebebasan kita untuk milih, dan kehidupan kita ni memang ada pilihan. Maka pilihan kita mana? Jadi remaja-remaja ni, di mana dia nak pilihan dia apa? Kalau pilihan dia untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lain dan memberi kebaikan kepada dia, sudah tentulah manfaat itu akan beri kebaikan kepada dia juga. Tentu dia akan cari jalan untuk dia mempersiapkan diri untuk menjadi manusia manfaat. Kan? Kalau kita katalah anda semua ni option dalam bahasa Melayu. Tentulah kita takat bahasa Melayu je, kita nak jadikan kehebatan kita ni adalah pantun, dalam gurindam, dalam penisyair. Banyak benda-benda yang kita nak jadi power sikit, kan? Jadi kita carilah jalan. Perpatah, petitih, peribahasa, umpama, simpulan. Kita nak mahir dalam bab tu. Sebab apa? Nanti aku akan guna untuk dalam kelas, nanti aku guna untuk dalam masyarakat. Jadi kita nampak, kita ada satu value added, nilai tambah daripada option kita bahasa Melayu. Sebab kita nak tonjolkan dalam ni. Jadi kita bersiap dia tu. Jadi kalau kawan-kawan kita, aku nak kerja je, nak ngajar. Gitu. Jadi tak ada apa value added yang dia nak dapatkan. Jadi orang yang kata dia nak mahir dalam berbahas, dia cari jalan untuk berbahas. Jadikan dia seorang pembahas yang baik. Orator yang baik, orang yang pedato yang baik. Dia akan cari, wujudkan diri dia jadi orator yang baik. Jadi kalau dia tak ada benda, itu yang hanyut tu. Jadi fokus datang matlamat hidup dia kena nampak dari awal. Jadi sebab tu kita kan, bila kita tanya, ni nak jadi apa? Entahlah, sudah kerja lah. Bila kata entahlah, sudahlah, ini masalah. Sebab banyak unsur-unsur yang jahat. Sebab kita dalam hidup kita ni ada dua musuh kita sentiasa sentiasa untuk merosakkan kita. Pertama, syaitan lah. Kita tahu iblis tu akan la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua sekali. Itu sumpah iblis, kan? Jadi kita ni terdedah dengan kejahatan syaitan untuk menyesatkan kita atau merosakkan kita. Kedua, nafsu kita. Inna nafsa la'amartu bisu', Allah kata. Sesungguhnya nafsu itu mengarah kepada kejahatan. Jadi ngam dua orang. Ngam dua benda tu. Syaitan dengan nafsu. Sebab nafsu ni condong pada yang tak baik. So, iblis, syaitan ni memang ajak tak baik. Sudah. Setiap manusia ada benda ni. Jadi kita ni kerana ada kekuatan iman dan ada kekuatan ilmu, dan kita menjauhkan hal-hal tadi yang tak baik ni, maka kita selamat. Tapi kalau kita tak ada matlamat dan tak ada, orang kata, kawalan diri kita, segi ilmunya, takut pada dosa, takut pada akhirat, takut pada neraka, takut pada Allah, malu pada Allah, maka kita akan hanyut. Dan itulah berlaku kepada ramai generasi muda. Bukan sekarang je. Sekarang bagi saya, generasi muda sekarang lebih mencabar daripada kami di zaman-zaman kami dulu. Sebab zaman sekarang ni ada benda ni kan. Benda ni orang kata dalam tangan dia. Kami dulu tak ada. Tak ada benda ni, jadi susah sikit nak troker yang tidak baik. Tapi sekarang siapa dalam bilik tak payah keluar-keluar dah. Duduk ingat baca ke apa, study tak. Rupanya
teroka atau search benda-benda yang tidak baik, tak senonoh dan sebagainya. Jadi sangat mencabar. Mak ayah tak boleh nak kontrol. Cikgu, guru, tak ada siapa kontrol. Yang boleh kontrol benda ni adalah kita sendiri. Kalau kita sendiri tak kuat, tidak sediakan kekuatan, takut, malu pada Allah, malu kepada manusia kalau manusia tahu kan. Jadi benda tu akan cenderung pada situlah. Kita hanyut. Kita akan jadi orang-orang ataupun masyarakat yang tidak berguna atau masyarakat yang dipinggirkan atau dihina oleh orang lain ataupun masyarakat lain. Jadi tidak ada manfaat kehidupan macam tu, kan? Kita nak jadi manusia bermanfaat dalam kehidupan selagi mana nyawa kita masih ada. Jadi panjang sebenarnya nak ceritakan tentang gejolak ataupun pertepungan jiwa remaja dengan kehidupan ni. Panjang, dia banyak aspek, tapi bagi saya setakat itu dululah untuk berkongsi dengan saudara. Pada pandangan saya, jiwa hati itu perlu diperkukuhkan, sebab itulah kawalan kita. Tidak ada yang lagi mampu untuk kawal melainkan dalam diri kita lah. Jiwa kita, hati kita, kita nak ke mana, nak bawa hati kita mana, diri kita nak bawa ke mana. Saya rasa itu boleh bantu sikitlah jawapan pada soalan tadi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz kerana telah memberikan penjelasan yang sangat jelas dan padat. Dengan ini saya dapat simpulkan bahawa Al-Quran dan Sunnah menjadi pegangan yang kukuh kepada umat Islam agar dapat mengikut segala syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terpesong dengan melakukan segala larangannya. Saya akhiri perbincangan kita dengan serakat pantun. Merah menyala si buah syeri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan diberi kerana sudi datang kemari. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Said Anis kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam program Bual Bicara kita pada malam ini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat dimanfaatkan oleh semua umat Islam. Saya dan juga rakan-rakan saya ingin meminta maaf kepada Ustaz sekiranya ada salah silap daripada pihak kami dan sekiranya ada kekurangan dari pihak kami. Saya menutup perbicaraan pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Tutup.